Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dengan penilaian agama dan Islam. Yang mana kita sampai itu pada muka surat ke-62 berkenaan dengan tajuk khabar ahad. Yang kita kata di antara usul ataupun yang ketujuh bagi golongan yang mempermainkan usul-usul penilaian syariah adalah menolak hadis-hadis ahad. Hadis ahad ni kita terangkan itu bahawa ia adalah hadis yang jumlah perawi dia di kalangan para sahabat atau berikutnya para tabi'in atau baris berikutnya yang seterusnya kurang daripada 10 orang. Kurang daripada 10 orang. Dan hadis ahad ni dia bukannya mempegang peranan masalah sahih atau dhaif. Bahkan dia meletakkan masalah jumlah perawi sahaja. Okey. Yang mutawatir tu adalah jumlah perawi dia ataupun yang mendengar di Nabi, kemudian sahabat, dengan para sahabat, kemudian tabi'in yang dengar daripada para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Semua sekali jumlah mereka lebih daripada 11 orang. Itu dikatakan sebagai mutawatir. Dan ahad ni kita kata ada 3 bentuk. Satu bentuk dipanggil gharib, iaitu perawi dia satu je. Contoh macam hadis innamal a'malu binniyat. Itu contoh hadis yang datang perawi dia 2 je. Yang ada hadis yang 2 orang sahabat je dengar. Ataupun 2 orang tabi'in je dengar. Macam tu keadaan dia. Kemudian yang ketiga adalah masyhur, iaitu yang perawi dia 3 sampai 10 orang. Mungkin 3 orang, mungkin 4 orang, mungkin 5 orang, 6 sampai 10 Ada kumpulan jumlah perawi dia tadi sama ada sahabat Nabi 7 orang, tabi'in sekian, maka itu dikira sebagai masyhur. Tapi dia masuk hadis ahad. So hadis ahad ini sebenarnya bukanlah masalah sahih atau dhaif. Yang kita terangkan itu bahawa sahih atau dhaif hadis tadi bergantung pada 5 syarat. Iaitu pertama, ittisalus sanad, bercantum sanad. Mana daripada A ke B, B ke C, C ke D dan seterusnya sampai berikutnya berterus bercantum, tak ada putus langsung. Okey. Kedua dan ketiga berkaitan perawi itu. Perawi itu yang kedua mestilah syarat kedua, perawi yang merawikan hadis tadi mestilah orang yang adil. Itu saksama. Itu maksud dia yang paling universal dilafazkan istilah dia adalah sebagai orang yang tak buat dosa besar, tidak berterusan dengan dosa kecil, tidak melakukan perkara yang merosakkan maruah. Itu je konteks dia. Benda ni kita kata dalam masyarakat kita jumpa orang macam ni. Ada. Nak kata langsung tak buat dosa, tidak. Boleh buat dosa tapi tidak berterusan dosa kecil. So itu nombor 2. Okey, nombor 3 syarat dia berkaitan perawi juga adalah perawi dia mesti dhabit. Dia hafalan dia kuat. Punya hafalan yang kuat. Kalau dia kata dia dengar 10 tinggal 3 aja tak pakai. Okey, atau banyak salah dan sebagainya, maka dia akan merosakkan kesahihan hadis berkenaan. Okey. Kemudian yang keempat berkaitan dengan hadis tersebut. Mana dengan konteks kandungan dia atau sanad dia mestilah tidak syaz. Syaz maksud dia pelik, maksud dia bertentangan dengan yang lebih kuat daripada dia. Contoh macam kita bincang tu hadis sahih Muslim kan, satu hadis dalam sahih Muslim tu yang contoh kita ambil adalah hadis yang 7 golongan yang Allah Taala yang payungkan pada hari kiamat dengan payungan Allah Taala, pada hari payungan dengan payungan Allah Taala. Itu 7 golongan. Golongan yang ke-6. Yang ke-6 sebelum ke-7 yang kita rajulun, seorang lelaki tasaddaqa bi sadaqatin, bersedekah satu sedekah, la ta'lamu, dia kata dalam hadis tu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, tidak mengetahui kanan dia apa diinfakkan oleh kiri dia. Sedangkan lafaz yang lain datang, semua datang lafaz tidak mengetahui kiri dia apa diinfak oleh kanan dia. So, jadi dekat situ automatik hadis itu dia punya teks menjadi syaz, bertentangan dengan yang lebih sahih daripada dia atau lebih ramai daripada dia. So teks itu tak boleh kita pakai. Contoh macam kita tahu macam menjadikan sunnah bersedekah pakai tangan kiri. Sebab hadis tu kata, tak boleh. You cannot say something like that. Pasal kita kata, orang kita sebut macam tu je dah salah. Pasal apa? Kita berdalilkan dengan teks yang telah pun syaz. Ini dalam Sahih Muslim. Ya, dalam Sahih Muslim, tapi dia tak dikira sebagai hadis yang kuat. Kerana apa? Kerana dia telah jatuh syaz. Lafaz lain sama.
Lafaz berkenaan dengan golongan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai yang ketujuh, betul. Yang keenam tu. Jadi automatik jadi lafaz ini syaz. Lafaz itu atau matan atau teks hadis itu jadi syaz. Pasal bertentangan dengan yang lebih ramai daripada dia atau lebih kuat daripada dia. So anything yang kita mungkin syarat yang pertama lepas, kedua lepas, ketiga lepas, sampai kat sini sangkut. Sangkut lah. Okey, yang kelima, tidak ada kecacatan tersembunyi. Tidak ada hadis tersebut mengandungi kecacatan yang tersembunyi. Yang tu kita kata kerana apa? Yang ni perkara ni dikatakan oleh ulama hadis saja. Contoh macam orang belajar tarikat, dia kata kami punya amalan ini sampai ke Rasulullah SAW. Kita tanya, daripada siapa? Dia sebut guru dia. Dia siapa guru dia? Sampai last sekali, Hasan Al-Basri. Dengan siapa lagi patut? Ali. Putuslah. So, Ali dengan Hasan Al-Basri tak berjumpa untuk dapat meriwayatkan. Walaupun dia kata Ali pernah tinggal di Basrah, pernah tinggal di Kufah, pernah tinggal di Iraq. Ya, tapi Hasan Al-Basri ketika itu tidak lagi jumpa dengan dia. So, konteks ini kadang-kadang kita nampak A dipercayai. Cukup syarat. Syarat 1, 2, 3, 4, 5, 4 ni cukup dah. Tapi apa? Ada kecacatan tersembunyi yang tak diketahui kecuali oleh perawi hadis saja. Macam juga seorang kata perawi A dipercayai, B dipercayai. A pernah ambil dengan B hadis, tapi dalam perjalanan balik kertas dia terbang. Dia bawa salib, on the way balik, tak dan lagi ulang kaji dan sebagainya, tak sedang sampaikan balik, kertas terbang. So automatik A ambil daripada B, tak pakai langsung. Ya, macam tu. Benda ni tak diketahui melainkan oleh orang-orang yang pakar berkenaan dengan rijal hadis saja. So dengan sebab itu kita kata konteks siapa lahir, siapa sekian, siapa tak keluar negeri. Duduk negeri dia tak pernah keluar pun ada juga. So benda-benda ini kita kata mengenai peranan dalam apa? Kecacatan tersembunyi. So lima syarat tadi itulah syarat kesahihan, bukan jumlah. Jumlah perawi dalam hadis tadi itu bukannya mengenai peranan berkenaan dengan kesahihan. Bahkan kalau dia sahih makin kuat. Kalau dia lemah makin teruk. Kalau dia lemah, walaupun awak sanad dia banyak sungguh. Macam kita kata lah, Melayu kita ada sanad berkenaan dengan Hang Tuah. Kata Puteri Gunung Ledang. Kalau sanad dia kan, ikut sanad dia, macam-macam ni semua orang dengar. Orang Mekah, orang daripada Johor dengar, daripada Melaka dengar, daripada Pahang dengar, daripada Kedah dengar, semua dengar tentang Puteri Gunung Ledang. Tapi tanya, lintas siapa? Orang kata. Siapa kata? Tak tahu. Pasal orang yang sezaman dengan Puteri Gunung Ledang punya kisah tadi tak wujud. Pasal kita baca kitab Melayu, nanti tak lama lagi tak selesai ada satu pameran berkenaan dengan hikayat Melayu lama dan sebagainya akan dibuat pameran. Yang macam cerita Melayu kita, sejarah kita ni Tun Sri Lanang saja. Seorang dia perawi. Yang antara dia dengan atas tu zaman Hang Tuah, zaman Puteri Gunung Ledang tu putus. Tak sampai. So jadi macam mana nak dapat tahu? Dah habis, putus lah. Macam kisah juga orang Melayu kita, kisah Bunian. Semua orang cerita kisah Bunian. Tapi soalan, siapa yang tengok? Tak ada. Sekian cerita orang, sekian mimpi, sekian habis. Habislah. So automatik benda tadi walaupun ramai sekalipun tak memberi kesan apa-apa. Tak ada. Pasal ramai bukan syarat. Sebab kenapa tajuk kita ramai bukan syarat. Ramai bukan syarat. Dengan sebab itu dalam tajuk orang yang menolak hadis ahad dengan alasan kata tak nak cukup ramai, itu bukan syarat. Jadi kita sambung 62 tu Okey, saya Ustaz Fadil baca dah kot. Wallahu alam. Tapi saya baca tak? Okey. Dia baca. Ke Ustaz Fadil okey. Baik. Sampai yang ke-8. Oh, dah sampai ke-8. Okey. Baik, tak apa. Nak langkah ke? Baca balik. Sesungguhnya telah menolak pendustaan ini, mana perbuatan menolak hadis ahad ni, sejak awal lagi ramai di kalangan ahli ilmu, di kalangan imam sunnah. Mereka menjelaskan percanggahannya dengan petunjuk syarak, akal dan juga kesepakatan ummah. Pasal kita kata walaupun benda berkenaan kita pasal keseluruh Islam ini tadi, kadang-kadang kita kata Nabi hantar seorang je sahabat untuk mengajar. Contoh macam orang Yaman yang jumpa guru yang Nabi SAW hantar untuk mengajarkan Islam. Mungkin kita jumpa Rasulullah SAW sendiri pun. Yang dia jumpa seorang saja. So, daripada Rasulullah kepada orang berkenaan, seorang saja. Bukan 3 orang baru, kita kena bersolat macam ni sebab 3 orang. Tak. Walau seorang. Even seorang saja dah cukup. Madai untuk kita. Macam Nabi sendiri pun kita kata, berkenaan dengan perkhabaran, berkenaan dengan bulan, bulan telah terbit. Anak bulan telah terbit. Lelaki datang jumpa seorang. Tapi Nabi kata soalan, Nabi kata, engkau menyaksikan Tuhan bukan Allah? Dia angguk. Engkau menyaksikan aku utusan Tuhan? Dia angguk. Nabi kata pada para sahabat, puasa. Maksudnya besoknya mereka start puasa. Dia kata nampak anak bulan, Nabi kata puasa.
Walaupun perkhabaran seorang saja. Sebab kenapa kita kata ikut syarak, akal dan sebagainya, semua sekali ni. Bahkan contoh macam kita kata bumi ini bulat. Okey, berapa ramai dah pusing bumi? Angkat tangan. Faham tak? Tak pernah kan? Tapi khabar itu datang. Jadi kalau kita kata nak kena ramai, masalah. Kan? Ramai, masalah. Kita kata. Tapi masalah orang dipercayai ke tidak? Itu tajuk timbul. Kalau tak dipercayai, biarpun ramai sekalipun datang, takkan dipakai. Dan sekarang kita kata walaupun kurang daripada 10 orang sekalipun, tapi ada seorang sekalipun datang tapi dipercayai cukup dengan benda tadi, syarat tadi, maka berjalan. Ini kita kata kaedah akal, ada kesepakatan ummah dan penerimaan perkara ini. Barangkali di antara yang awal membentangkan penolakan terhadap pelaku-pelaku bid'ah dalam bab ini adalah Imam Asy-Syafi'i dalam dua kitab beliau yang agung, Ar-Risalah dan Al-Um. Dua kitab Ar-Risalah dan juga Al-Um. Satu kitab yang Ar-Risalah tadi lebih berkenaan dengan usul fiqh, rujukan umat Islam dalam masalah usul fiqh. Bahkan antara buku awal yang dikarang berkenaan usul fiqh adalah buku Imam Syafi'i rahimahullah, itu inilah Ar-Risalah. Walaupun kita kata ada para ulama kata ada awal lagi, macam Abu Hanifah dikatakan telah mengarang dan menulis berkenaan usul fiqh. Tapi buku dia tak sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita adalah apa yang Imam Syafi'i rahimahullah nyatakan dan disalin dan juga disebarkan di seluruh pusat dunia Islam. Bahkan dia punya manuskrip asal tulisan anak-anak murid Imam Syafi'i pun ada wujud di tangan masyarakat Islam sekarang. Jadi konsep berkenaan dengan kitab Risalah ni tadi, okey, kita faham. Al-Um pun tahu. Al-Um pula lebih kepada kitab fiqh. Mana Imam Syafi'i rahimahullah susun atur bab-bab fiqhiyah, tapi dalam siapa baca kitab Al-Um sebenarnya hadis saja. Banyak hadis, dia keluarkan pendapat hadis, keluar pendapat hadis. Yang kita ajar pada anak-anak kita di sekolah dan sebagainya, itu ringkasan keputusan kepada apa yang datang. Macam rukun wuduk 6 perkara. Pertama niat, kedua itu keputusan. Di original cara Imam Syafi'i menyampaikan bukan macam tu. Bahkan dia sampaikan dengan dalil. Ayat Quran mana, hadis mana, Quran mana, hadis mana. Itu sebab kekuatan Imam Syafi'i dalam bab itu. Bahkan dia mematahkan hujah golongan akliyah yang menggunakan akal dahulu, orang-orang di Kufah dahulu yang sibuk pakai akal dan sebagainya. Imam Syafi'i batalkan dengan cara tadi. Dia kata setiap kali dia bercakap, dia akan keluarkan qala Allah qala Rasulullah, qala Allah qala Rasulullah. Tidak pernah dicakap dengan saya rasa. Sebab kenapa bahkan di kalangan dulu pengikut anak-anak murid kepada Imam Abu Hanifah dia 3 orang, Zufur, Abu Yusuf dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. 3 ni yang terkenal. 3 terkenal ni kalau sebut anak murid Abu Hanifah yang menyampaikan mazhab Hanafi selepas Imam Abu Hanifah mati adalah 3 ni. Zufur, Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang Imam Syafi'i sempat jumpa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang dia jumpa, dia berdialog dan sebagainya. So kumpulan yang tadi kat situ yang di sana memang timbul macam pernah berlaku Imam Malik, dia menyatakan dia kata dia kata Abu Hanifah ni teruk dan sebagainya, tapi lepas jumpa dia kata bukanlah Abu Hanifah ni bila dia keluarkan hukum kadang-kadang bertentangan dengan hadis dan sebagainya yang zahir hadis. Punca dia sebab dia tak jumpa para sahabat Nabi yang menceritakan hadis berkenaan. Tu cerita dia. Bahkan Abu Hanifah dia di antara dia dikatakan sempat dengan Ibn Mas'ud, tapi ketika itu umur dan 2-3 tahun je dia lahir. Nak katakan dia belajar dengan Ibn Mas'ud direct, tidaklah. Mungkin dia di bawah hadir, wallahu alam. Dan kita kata dalam segi pembelajaran dia dengan direct dengan para sahabat Nabi SAW, tapi dia dikira sebagai tabi'in. Dia. Tapi macam Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad dan lain-lain dikira sebagai tabi'in. Orang yang jumpa sahabat. Imam Syafi'i lahir 150 kan? 150, sahabat Nabi yang terakhir 110. The last sahabat yang mati adalah tahun 110, nama dia Abu Tufail. 110 Hijrah, Abu Tufail. Itu last sahabat Nabi yang mati. So, jadi siapa lahir lepas tu confirm tak pernah jumpa sahabat. Ataupun mungkin dia tinggal di negeri yang sahabat tinggal, tapi dah habis dah, tak ada dah. Sahabat Nabi dah tak ada dekat situ. Dah mati, ramai dah yang mati. So, jadi kita kata yang bila Abu Hanifah mati 150, dia punya kehidupan dia memang sempat lah. Tapi nak kata sempat dengan Mas'ud tadi, ada para ulama kata tidaklah. Mungkin ada kata ya, ada kata tidak, percanggahan di situ. Tapi jadi kerana para sahabat Nabi di Kufah tak ramai, di kawasan Iraq tak ramai, maka di situ timbul kadang-kadang fatwa dia tadi dia berdasar pada logik. Dan kumpulan ni memang dahsyatlah. Sampai ada di kalangan orang-orang yang bermazhab mengikut pendapat akliyah ni tadi,
dia bila Imam Syafi'i pindah pergi ke Baghdad, datang sampai ke Iraq, sampai ke sana, dia orang pergi jumpa nak berdebat. Dia berdebat dah pergi. Tapi seorang kata, jom kita pergi gelakkan. Ada seorang nama Imam Syafi'i ni, kita pergi. Dia pergi. Pergi. Tiap kali dia orang bagi soalan, Imam Syafi'i yang kata, qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Dari pagi sampai ke petang. Tak ada keluar daripada hujah. Itu kenapa Imam Syafi'i ini dikatakan pelopor dalam masalah membalikkan semula, mencantumkan semula berkenaan dengan madrasah hadis dengan madrasah ar-ra'i. Dia gabungkan. Dia tak pisahkan yang antara dua. Tanpa pembincangan perbahasan, dalil itu mungkin tak difahami. Dan bahkan kita, tapi bila nak bincangkan tadi perlukan kepada akal kan, perlu kepada akal. Tapi dalam masa sama pakai akal, tinggalkan dalil tak boleh. Jadi itu Imam Syafi'i buat. Jadi dua kitab kitab Al-Um Imam Syafi'i, dalam dua kitab berkenaan kita lihat Imam Syafi'i berdalilkan dengan hadis ahad. Hadis-hadis yang perawi dia satu saja ke, dua saja ke, 3 sampai 10 saja ke, dia pakai. Dia tak tinggalkan hadis-hadis tadi kerana perawi dia tak mutawatir. Tak pernah. Tidak pernah berlaku perkara ini. Okey. Kemudian mengikuti Imam Syafi'i, ramai dari kalangan para imam. Yang mempelai mereka adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari, yang mana di mana beliau telah mengkhususkan satu kitab yang berasingan daripada dalam sahih beliau. Dalam kitab sahih beliau tu, dia buat satu kitab, satu bab khas namakan Akhbar Ahad. Khabar-khabar Ahad. Dia buat dalam kitab beliau khas. Beliau menyatakan dalamnya sebilangan hadis yang menunjukkan kepada wajib beramal dengan hadis-hadis ahad dalam akidah dan hukum. Serta beliau menjadikannya sebelum kitab berpegang dengan kitab dan sunnah. Mana ada kitab khas, kitab berpegang kitab sunnah, i'tisam di kitab sunnah. Sebelum tu adalah akhbar ahad. Dia letak kitab khas berkenaan dengan khabar-khabar ahad. Untuk beritahu bahawa sebelum nak bincang wajib pegang kitab sunnah, seorang tu kena faham bahawa sunnah itu yang dikatakan sama ada mutawatir ataupun ahad, dia mempunyai kadar yang sama. Tidak ada kita kata kita pegang hadis mutawatir saja. Takkan sempurna Islam seorang tu. Pasal kita kata pasal syarat sahih tadi kita dah bincangkan, tak ada kaitan dengan jumlah perawi. Ramai tapi ramai pembohong, tak guna juga. Ramai tapi ramai yang hilang akal tak kuat, tak guna juga. Yang penting adalah masalah syarat-syarat yang 5 kita bincangkan itu. Okey. Dia kata apa? Kemudian silih berganti para ulama dalam memperincikan masalah ini. Dan Ibn Abdul Bar telah meringkaskan. Ibn Abdul Bar ni ulama daripada mazhab Maliki Dia ada kitab besar, kitab Al-Istizkar. Siapa-siapa belajar fiqh perbandingan, dia kena ada, kalau mazhab Syafi'i ni kitab Al-Um. Bukan Al-Um, kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi. Kalau dalam mazhab Hanbali, Al-Mughni Ibn Qudamah. Okey. Kalau dalam mazhab Maliki, dia kena ambil Istizkar. Walaupun kitab ni ulama yang mengarang macam Istizkar ni, Ibn Abdul Bar ni, dia bermazhab Maliki. Tetapi ketika bahaskan tentang fiqhiyah, ketika dalam kitab Istizkar beliau memang kita kata memberikan setiap dalil, benda yang berdalil yang kuat dia akan sokong walaupun dia bermazhab Maliki. Macam juga Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di kitab Al-Mughni. Di antara ensiklopedia besar. Siapa-siapa belajar fiqh perbandingan tak buka kitab tadi, tak usah bercakap. Tak sah. Saya belajar fiqh perbandingan. Kitab apa? Kitab fiqh pada empat mazhab. Tak pakai. Minta maaf. Memang kita kata ulama yang mengarang. Tadi bagus. Namun begitu tidak menjadi rujukan. Rujukan asal bagi siapa-siapa nak bincangkan berkenaan dengan fiqh perbandingan, dia kena ada kitab-kitab besar tadi. Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, Mughni Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kemudian ni Al-Istizkar Ibnu Abdul Bar. Jadi ini antara. Jadi Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Abdul Bar telah meringkaskan pegangan para imam fiqh dan asar dengan kata-kata dia. Ini kata-kata Ibnu Abdul Bar. Sesungguhnya mereka beragama dengan khabar ahad. Mereka percaya, pegang dengan khabar ahad dalam kepercayaan. Mana dalam akidah. Dalam akidah mereka pakai. Memusuhi dan memberi ketaatan kerananya. Mana dia akan musuhi seseorang, bagi ketaatan pada seorang berdasarkan khabar-khabar ahad. Serta menjadikannya sebagai syariat dan agama dalam kepercayaannya. Di atas itulah kumpulan ahli sunnah. Mana itulah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Mana kita ambil semua sekali, hadis tadi tak kira ahad ataupun mutawatir. Tapi kalau kata orang yang ahli bid'ah ni lain. Dia ambil kononnya mutawatir. Tapi sebenarnya bukan dia nak mutawatir itu. Sebenarnya yang dia nak adalah apa? Tinggalkan agama.
Kata mutawatir, kalau kita nak pegang hadis mutawatir saja, Islam ni tinggal apa? Contoh macam anda nak solat. Ni, nak angkat tangan ni kan? Mana ada khabar mutawatir? Mutawatir, maksudnya hadis yang datang daripada sahabat. Sahabat buat. Tapi bila para sahabat buat sahaja, setakat orang nampak sahabat buat, benda tu dipanggil asar. Asar ini bukan hadis. Asar, kesan ataupun dipanggil asar lah. Asar para sahabat. Pasal asal para sahabat ni ada timbul sebahagian benda pendapat mereka. Ada benda memang dia tengok Nabi buat. Ni pasal kita faham kan kisah yang apa, Jabir bin Abdullah kan, dia pinang perempuan, kemudian Nabi kata tengoklah sampai kau rasa nak kahwin dengan perempuan tersebut, dia pergi skodeng. Dia pergi hintai perempuan tu. Sampai rasa nak ni. Itu jadi kes ada seorang apa, ulama mana tahu, dia seorang apa tahulah daripada Mesir baru ni. Dia keluarkan dalam WhatsApp, ada orang hantar. Dia kata apa? Dia kata dia tak apa mengintai perempuan kalau kita nak kahwin. Dia jumhur para ulama tolak pendapat tersebut. Pasal dia pertama dia buat sendiri, dia tak clarify dengan Nabi. Kalau clarify dengan Nabi, timbul tajuk, akan timbul persoalan. Macam kisah ni lah, macam Omar keluar dengan Ammar bin Yasir. Kan keluar mereka berdua, kemudian tak ada air, Omar tak semayang terus. Ammar bin Yasir dia guling-guling kat tanah semayang. Kan bila jumpa Nabi cerita balik, Nabi kata, "Madai untuk kau buat." Satu duit datang, kan? Ketuk-ketuk, kemudian sapu muka, kemudian macam tu je. Ini muka, kemudian tangan tu je. Dengan sekali tepuk saja. So, jadi bila apa Ammar bin Yasir dia kata, Nabi kata madain untuk engkau benda berkenaan. Itu je. Buat itu je dah cukup untuk semayang. Bukannya guling-guling kat tanah. Dia clarify dengan Nabi, Nabi betulkan. Apa dia buat sendiri tak boleh pakai. Faham tak? So, ada kalanya contoh macam Abdullah bin Amr Ibnu Amr bin As yang kita zahid, seorang yang zuhud, yang banyak ibadat dan sebagainya. Dia pernah keluarkan fatwa mengatakan bahawa wanita-wanita yang mandi wajib mesti buka junub mesti buka sanggul kepala dan sebagainya. So jadi apa kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata ajaibnya Ibnu Amr, dia kata kenapa dia tak suruh perempuan botak kepala je? Nampak tak? Jadi pasal pendapat dia lawan dengan Aisyah yang tengok sendiri apa dia Nabi SAW arahkan. Kan Nabi suruh kami basahkan 3 cedokan ke atas rambut kami, kawasan yang sanggul ke apa, atau ikatan ke ataupun tocang tu ke. Kemudian basuh yang lain. Mana kawasan tu kami akan tuang 3 kali, yang lain tu kita basuh sekali. So tak payah buka. Untuk mandi junub. Bukan mandi daripada haid atau nifas Mandi haid atau nifas ada hadis yang lain menunjukkan bahawa dia buka. Okey. Pasal dia suruh gosok kepala tu sampai dasar. Ya, adapun ketika mandi wajib biasa tak. Itu jadi konsep dia sekarang ni bila teguran tu berlaku, maksudnya fatwa Ibnu Amr adalah diri sendiri. Tapi bila dia macam contoh macam lain lah, dia puasa tiap hari, semayang tiap malam, zuhud tak tidur dengan bini dia sendiri. Saya last sekali sampaikan bila Nabi tengah, Nabi tegur. So within this point kan, apa-apa yang para sahabat buat, kalau dia kata tak ada rujuk pada Nabi SAW, dikira pendapat mereka. Tapi bila ramai buat, kita anggap benda tu sebagai ikutan ramai lah. Kalau dia orang refer pada Nabi, itu mutawatir. Kalau ramai, lebih 11 orang, macam bab khuf, sapu pada khuf kan, sapu pada khuf, mutawatir. Mutawatir, hadis tu mutawatir, hadis menyapu pada khuf. Mana kalau kita pakai stokin, nak pakai pada stokin pun boleh. Mana menyapu, dan kita pakai dalam keadaan bersih, kemudian kita batal wuduk lepas tu, kita tak payah tanggalkan stokin kita ataupun kasut kita ataupun kita punya khuf tadi, cuma sapu je atas dia. Sampai basuh, kawasan lain basuh sampai pada kaki, mana air benjing, itu kemudian sapu di atas dia. Itu konteks dia. So dengan sebab itu kita kata kalau kita tolak hadis-hadis ahad yang datang, mungkin hadis ini datang kemudian disokong oleh para sahabat punya perbuatan, maka kita kata benda tadi jadi kuatlah. Kalau perbuatan sahabat yang tak verify tu boleh jadi hukum. Dipercanggahkan. Macam Imam Malik rahimahullah dahulu menganggap ya. Itu sini sebagai tahu. Imam Malik dahulu kata ya. Jumhur para ulama kata tidak. Pasal ada kena clarify, pasal ada benda dia buat pendapat dia. Dan kemudian dia tengoklah siapa yang buat. Kalau dia antara 7 orang yang awal yang kita kata menjadi rujukan, Omar, Aisyah, Ali, Ibnu Omar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, contoh ini yang dirujukan atau fuqaha para sahabat. Para sahabat dulu ada faqih, ada tak faqih. Macam kita datang belajar Yasin Taklim lah. Ada yang pandai, ada yang tak pandai kan. Ada yang bijak sikit, tak bijak sikit kan. Kita kata tapi maksud dia bila yang bijak tadi mungkin boleh menyampaikan, yang tak bijak tak menyampaikan, macam itulah.
Tapi konsep belajar, tapi para sahabat Nabi belajar, semua belajar. Cuma masalah ada yang pandai, ada yang tak pandai untuk menyampaikan semula. Bukan dia bodoh, tak pandai menyampaikan semula, ataupun dia diam tak nak sampaikan. Macam-macam mengikutkan Anas bin Malik. Anas bin Malik, dia adalah orang paling layak sebenarnya untuk menceritakan berkenaan dengan hal ehwal Nabi SAW. Sebab dia jadi khadam Rasulullah 10 tahun. Tapi dia ada restriction. Dia restrict diri dia. Dia bercakap. Bahkan bukan setakat masalah hadis. Hukum pun dia tak bercakap sangat. Dia ada dua. Yang macam Abu Hurairah, dia banyak meriwayatkan hadis. Tapi dia tak mengeluarkan hukum. Fatwa tidak ada. Ada pun macam kisah macam Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah, yang saya sebut nama tadi, Ali. Mereka ni mengeluarkan fatwa. Diminta fatwa kepada mereka oleh para sahabat yang lain atau oleh tabi'in yang berikutnya. Tanya, apa hukum benda sekian? Apa hukum benda sekian? So, diorang akan jawab. Dan diorang sendiri, kita kata fuqaha para sahabat. Orang faqih di kalangan para sahabat. Itu kita kata memang kita faham. Jadi, kadang-kadang bila orang yang fuqaha para sahabat punya pendapat tadi, weight dia besar lah daripada orang yang bukan fuqaha. Orang yang faqih ni tadi lebih kuat kita pakai. Contoh macam kes bila orang kata berkenaan dengan tawasul dengan Rasulullah SAW. Kan ada orang kata, ada seorang sahabat Nabi buat. Dia kata sahabat tu pergi, namanya Uthman bin Maz'un. Dia sakit mata, dia jumpa Rasulullah. Kemudian benda tu lepas Rasulullah wafat, ada pula orang pergi kubur Rasulullah. Hadis tadi dipercanggahkan. Kalau sahih sekalipun hadis berkenaan, anda patut ikut yang ramai, bukan ikut yang seorang. Yang ramai itu dia apa? Abu Bakar. Time ketika mana orang banyak murtad. Time ketika orang tak nak bayar zakat. Time ketika nak pergi perang, dia tak pergi jumpa kubur Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah kami nak menang ni macam mana, blablabla. Tak ada. Omar. Kan Omar macam tu juga. Ketika zaman beliau memerintahkan. Bahkan banyak benda yang kaitan Rasulullah SAW, dia tebang pula. Pokok dia tebang. Mana ada kubur Nabi Daniel, dia suruh-suruhkan mayat berkenaan. So jadi ini yang patut diikut. Osman, Ali, mereka ni yang 10 yang diberitakan pergi syurga tidak buat benda berkenaan. Kita kata ada seorang sahabat, dia berpendapat macam tu, kita kata itu pendapat dia. Tapi kalau dia kata jarang, pasal tengok yang ramai. So, ada orang dia mainkan tajuk ni lah. Dia kata ada sahabat buat kes baru ni, bila kes berkenaan dengan tajuk apa? Kesan-kesan Nabi. Contoh janggut Nabi, kan? Selipar Nabi dan sebagainya. Sampai ada separuh tu buat lambang capal tu letak kat rumah. Kan ada perasan tak ada bukan kopiah sekarang ni. Kopiah macam tu, bentuk dia macam ni, macam tu. Macam ni, tengok. Yayasan Sofa tengok. Pernah tengok Yayasan Sofa punya lambang? Okey. Nanti Google sendiri. Okey. Dalam tu ada tunjuk gambar dia di lambang dia. Lambang tu diorang ni ada idea berkenaan dengan kalau tak dapat Nabi punya badan pun, capal Nabi pun dapat jadilah. Tak dapat capal Nabi, bentuk capal Nabi pun jadilah. So dia gantunglah letak kat rumah, sebab konon akan dijaga rumah tadi daripada gangguan. Kalau sekiranya mereka gunakan lambang tadi untuk menjaga rumah dia sebagainya. So jadi dalam konteks ini kita kata yang berlaku mereka kata kalau tak dapat Nabi pun ambil kesan. Tapi kita kata itulah, kata seorang sahabat Nabi punya pendapat tidak dijadikan hukum kepada semua. Tadikan Islam ni macam semua sekali bergantung pada semua atas asal ada orang buat. Faham tak? Ada asal ada buat, tak apa kita buat. Salah. Pasal kita bukan bergantung, kita berdasar kepada apa? Kalau anda kata ada yang ramai, baru kita ikut. Itu kalau yang tak refer Nabi. Kalau refer Nabi, kita buat semua. Kalau refer Nabi walau seorang buat, kita akan follow. Tapi tak refer Nabi, dia buat seorang, pendapat seorang sebagainya. Maka benda tadi tidak menjadi hukum. Macam itu zaman kita sekarang ni, macam kadang-kadang fatwa-fatwa pelik yang keluar. Fatwa-fatwa pelik yang keluar, kes dia sebab tadi lah ada orang kata boleh. Itu benda tak boleh pakai. Pada dalam asal konteks kita belajar manhaj untuk belajar agama ni, kita boleh pakai benda tu. Kalau kita pakai benda tu aja, dia akan ada masalah. Asal dalam kitab. Kalau ikut apa dalam kitab, saya dulu ada kawan saya seorang. Tak tahu dia apa jadi sekarang budak ni. Okey. Dia cerita dia datang Yaman. Okey, kemudian dia bawa kitab dia. Saya sebutlah datang dari mana. Kalau sebut dia kan orang cari jumpa. Okey. Tak pasal dia datang kan, duduk lepak dengan kita orang dekat Yaman tu, student kan dia, tapi dia ni kira pandai lah, budak yang belajar sejak kecil lagi, belajar dekat pondok dan sebagainya. Jadi dia ada ni sikit tau, bab berkenaan dengan benda-benda yang kitab-kitab lama ni, asal ada boleh. Jadi dia bawa lah sekali tu, dia bawa kepada kita orang. Waktu tu saya, anak saudara saya ada, lepas tu kawan kita, dia bawa kitab tu, kitab Jawi, kitab ni kitab cetak. Kitab kuning lah, tapi tak kuning lah, white paper dia tak pakai kuning. Okey.
Jadi dalam tu antara cara untuk kuat tenaga batin. Antaranya kalau nampak anjing tengah mengawan, kejar anjing tu, tangkap ekor dia, potong. Di dalam buku tu kita orang macam biar benar. Itu dalam buku tu. Seriously. Ada bahkan separuh buku tu nama dia Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif buku tersebut buku sihir. In Arabic, in sekian, memang benda tu ada. Macam buku Tajuk Muluk dan sebagainya kan, bahasa Melayu itu terjemahan sebenarnya. Diterjemahkan daripada kitab-kitab Arab, kononnya hadis sekian, rajah ini, rajah itu. Kitab. Orang kita asal dan kitab boleh. Mana boleh macam tu? Tak, pasal tu konteks dengan para sahabat Nabi. Kita beramal dengan perbuatan para sahabat. Kita semua para sahabat Nabi SAW adalah udul, dipercayai. Tapi dalam bab berkenaan dengan apa pendapat dia sendiri, kita tak follow. Kita follow apa yang apa? Dia kata, Nabi kata. Ataupun cara lain kita nampak apa? Semua buat. Semua buat. Benda berkenaan. Semua para sahabat melakukan perkara tersebut. Macam contoh solat 5 waktu. Kan? Dalam hadis Nabi SAW terangkan, tapi para sahabat Nabi itu yang kata ijma'. Kita pun dengan kata ijma'. Ijma' itu bila katakan hadis perkara ini wajib atau sunat atau haram atau harus atau sekian, berdasarkan kepada para sahabat punya pendirian. Contoh macam kita kulu washrabu. Dalam Al-Quran kata makanlah dan minumlah. Kalau orang tak nak makan, Al-Quran kata makan dan minum. Okay. The word is there. Tapi masalahnya arahan tadi tak jadi wajib sebab para sahabat tak faham wajib. If they understand the meaning is to wajib, maka kita akan ikut wajib. Bukan ikut zaman kita punya mufti atau ulama yang kata wajib. Tak, sahabat Nabi kata apa? Di situlah kata, bila kata ijma', di situlah asal pertama dia. Tahu tak? Kalau diorang tak ada, barulah tengok pada tabi'in yang belajar dengan mereka. Kalau tak ada, barulah berikutnya. Ada pun kita kata ijma', maksud dia ada seorang apa kata tak follow, yang lain semua para sahabat Nabi SAW kata ya ada, datang seorang kata tidak. Tak. Kita kata secara asalnya itu masalah ijma' sebenarnya. Wajib ke? Contoh macam surah apa yang surah Jumaah kan, ayat yang terakhir, surah 2 ayat terakhir surah Jumaah. Kan bila datang ayat fa idza qudiyatis shalah, bila selesai telah diselesaikan solat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Ayat tu faham kan? Okey. Tapi masalah sekarang ni, ayat tersebut walaupun arahan dia wajib, tapi tak jadi wajib. Sebab apa? Tak dipahami wajib oleh para ulama. Di kalangan para sahabat, tidak para tabi'in dan seterusnya. Kalau tidak, nanti kan kena pengarutan. Pakcik-pakcik duduk dalam lepak di masjid. Cik keluar. Pegang. Masa apa? Saya nak baca Quran lagi. Allah Ta'ala kata fantashiru fil ard. Dah habis solat keluar. Hutan. Makcik dia kata macam teruknya masjid ni. Ikut sunnah ada. Bukan. Ini masalah salah faham. Faham tak? So konsep berkenaan para sahabat. Tapi the majority of sahabat. Not a few. Few yang kata sekian, kita kata tu pendapat dia. Kecuali dia refer kata Nabi kata. Kalau dia kata Nabi kata, dia baru timbul tajuk lain. Kalau dia kata Nabi kata, dia kita anggap itu pendapat dia. Tapi mazhab Malik, Imam Malik dia kata dia bukan setakat para sahabat, amalan ahli Madinah. Orang yang tinggal di Madinah kan, bukan Imam Malik kan dia bukan tabi'in, bukan jumpa sahabat. Dia jumpa sahabat. So any praktis yang ada dekat Madinah dahulu, Imam Malik kata anggap sebagai ajaran Islam. Faham tak? Jadi ini benda-benda ni kita kena faham pasal ada benda-benda tertentu yang mungkin zaman dah tukar dan sebagainya. Mungkin orang berikutnya tak buat seperti yang asal ada. Macam zaman dahulu kan, sebelum daripada dihentikan ketika zaman Empire Osmaniyah Turki. Haji takkan bermula melainkan setelah satu tandu, satu macam apa, satu tahu tandu kan? Yang apa macam peliquin. Kasi kata bahasa Melayu peliquin. Bahasa Inggeris. Tahu peliquin? Yang tempat orang duduk dalam, kemudian 4 orang pikul tu. Bukan tanduk. Okey. So, jadi benda ni dibawa dari Mesir sampai Mekah. Barulah lepas tu dimulakan upacara untuk musim haji. Zaman Osmaniyah dahulu. Benda tu ada video dia. Saya tunjuk satu kelas saya tunjuk video dia. Macam tipu sam sikit wallahualam. Tapi benda tu jadi tradisi bertahun-tahun. Puluhan tahun. Dipegang, dibawa tandu tadi untuk menunjukkan pengisytiharan. Takkan mula haji dengan kami yang buat. Macam tu sekali nak tunjukkan. Dia tak bawa daripada apa. Tapi daripada Mesir. Kenapa? Tapi konsep ni kita kata yang benda ni dihentikan. Sampai kadang orang kata, wah ni Wahabi lah ni menghentikan tradisi lama. Pegangan masyarakat. Itu.
Jadi benda-benda tu ada dibawa. Zaman Osmaniyah dahulu macam tu. So dihentikan. Mungkin pada orang yang pergi haji pada zaman begitu, diingatkan itulah benda zaman Nabi. Memang ada zaman Nabi dahulu. Mesir tak masuk Islam lagi pun. Ketika zaman Nabi hidup, Mesir tak Islam lagi. Mana Mesir ditakluk atau dimasuki oleh Islam atau dikuasai oleh Islam pada zaman Umar. Bukan pada zaman Rasulullah SAW. Atau bukan Abu Bakar pun. So jadi konsep bila orang tu kata ada kaitan kena bawa benda tu baru permulaan haji baru bermula. Apa hal? Faham tak? Jadi konsep ni kita kata kadang-kadang benda macam ni yang kita kata dimasukkan dalam Islam tapi kerana lama tadi diamalkan sampai orang ingat itu Islam. Macam kita lah di Malaysia. Bila kita kata berkenaan masalah apa baru ni saya ada seorang dia kata apa salahnya kita tunjukkan tauladan yang baik kepada orang Hindu. Contohnya katakanlah memang iya pun. Katakanlah amalan menyambut puja roh Hindu tu hari ketiga, ketujuh, ke-40, 100 dan sebagainya, diorang sibuk baca mentera. Apa kata kita tukar? Cakap dengan dia baca mentera, baca Quran. Ni yang kata ada ustaz daripada Indonesia, Kia apa benda tak nama dia. Memang lawak sungguh. Kan dia bercerita tu konon macam best je, tapi tak tahu apa benda dia cakap tahu. Ada orang kita Malaysia ni yang pergi nukilkan. Kononnya nak kata, tengok Syekh ni, Kiai ni pandai berhujah dengan Wahabi. Kerana Wahabi tak reti nak bertauladan baik. Gila ke? Macam Christmas kita tukar. Jangan baca lagu carol, Christmas carol. Baca Quran. Takkan macam tu pula. Kan? Aku tak senonoh betul. Kan? Jadi ini konsep dia kata macam dia cuma masukkan. Mana benda tu dah lama dalam masyarakat. Yang sekali nak buang payah. Nak buang, nak tinggalkan kita macam, takkan nak tinggalkan. Kita dah biasa benda ni. Kalau tak buang, orang kata apa? Habis. Kan habis. Contoh macam apa? Ataupun idea macam apa? Kalau ada ustazah hantar, mesti benda tu betul. Sahih. Mana boleh? Ni ada ustazah sekolah apa tak dia bawa. Dia kata, mana entah. Mana aku? Pula dengan kereta apa? Okey, handphone. Tak apa. Jadi contoh dalam tajuk ni ada apa dia dihantar dia kata ditanya pada Nabi tanya pada para sahabat siapakah orang paling sempurna iman. Lepas tu dia kata tak malaikat. Nabi kata bukan. Kan para nabi bukan. Lepas tu tak dia adalah orang yang tak jumpa aku tapi beriman dengan aku. Itu palsu tu. Tipu tu. Kan bahkan takkan kita beramal. Hadis yang sahih kata, kalau kita ni sedekahkan besar bukit Uhud emas, takkan menyamai satu sedekah para sahabat sebanyak ni. Diorang bagi makanan sedekah banyak ni, kita sedekah sebesar bukit Uhud emas. Takkan sama jumlah kita bagi dengan para sahabat punya. Kita datang langgarkan hadis tak datang mana, kita lagakan dengan hadis sahih. Gila ke? Tapi bila kita tegur kata hadis ni palsu. Ustazah sekolah yang hantar, takkan dia tak tahu. Ini dia ada idea masyarakat kita. Kalau rasa ustazah je tahu. Ustazah kan. Ustazah padahal ustazah seponteng. Dia beranak banyak. Takkan. Student belajar kan konsep. Jadi, faham Okey. Jadi benda ni kena betulkan balik. Mana kefahaman macam ni menyebabkan masalah pada masyarakat kita. Jadi kadang-kadang benda tu dah diamalkan ramai. Jadi macam kes tadi kita balik. Bila Imam Malik kata amalan ahli Madinah sebagai mazhab, faham dikira sebagai apa salah satu sumber perdagangan syariah, banyak para ulama tidak menerima. Alasan macam saya kata adalah kerana ada sebahagian benda para sahabat buat, kalau keseluruhan yang buat kita panggil itu sebagai ijma' para sahabat. Kesepakatan para sahabat beramal atau berpendapat dengan satu pendapat. Tapi kalau dia kata para sahabat seorang daripada ramai kata A, ramai kata D, kita ikut yang ramai. Yang seorang tu kita kata mungkin pendapat dia. Cakap yang tu je. The best way to say mungkin pendapat dia. Macam itulah kes Ibn Jabir bin Abdullah ataupun kisah yang sahabat Nabi yang apa? Bila kan surah Al-Baqarah ayat 187 yang datang apa berkenaan dengan uhillakum litasiyam tentang puasa kan? 168 ke 167? 186 kan? 187. Yang saya nak 187 ayat tu. Yang mana datang ayat berkenaan kata fakulu washrabu, makanlah dan minumlah hatta sehingga yatabayyana lakum, nyata kepada kamu al-khaytul abyadu, garisan benang putih, minal khaytil aswadi, berbanding benang hitam, minal fajr, daripada fajar atau dari kalangan fajar. Anyway, apa jadi timbul? Sebahagian orang diikat kaki dia dengan tali, satu benang hitam, satu benang putih, letak bawah meja, dia makan. Selagi mana tak bertukar colour, selagi tu dia makan. Faham tak? Jadi yang seorang itu yang best yang Nabi tegur tu adalah dia letak bawah bantal dia. Satu benang hitam, satu benang putih. Dia tutup. Kemudian dia selak. Belum lagi. Tidur lagi. Dia buatlah apa dia patut buat dan nak buat kan.
Mana selagi tak nampak benda hitam dan putih tu, dia apa dia teruskan buat apa, makan minum atau buat benda yang dia nak buat. Akhirnya bila tanya Nabi, kan dia tanya Nabi kata apa? Idzan inna qafaka la'arid. Kalau macam tu, itu pahaman kau, lebarnya tengkuk kau. Pantal, lebarnya tengkuk kau. Pasal kan yang dimaksudkan adalah horizon punya garisan. Kau letak, mana maksudnya khaytul abyad tu bawah bantal, khaytul aswad pun bawah bantal. Selak, tak tukar lagi, terus tidur. Ataupun terus buat apa. Jadi, faham tak? So Nabi tegur, bila Nabi betulkan, maksud dia, di sini, pendapat mereka ada pembetulan daripada Nabi. Faham tak? Kalau dia kata ada yang buat benda, Nabi dia tak beritahu Nabi. Dia tak ada clarification daripada Nabi. Dan kita anggap itu pendapat dia. Faham tak? Macam contoh macam para sahabat Nabi, itu macam dalam kes apa, diorang semayang Rasulullah SAW kan, pada hari panas sampai apa, rasa panas. Ada separuh tu ambil kain letak kepala. Tapi dia tak clarify dengan Nabi. Tajuk dia kalau dia clarify, itu baru tajuk lain. Soalan, dia clarify ke tidak? Kalau dia clarify, Nabi iakan, tinggalan. Macam kisah apa, Amr bin As. Dia pernah sekali apa? Dia bangun pagi, ketika Nabi hantar dia sebagai untuk perutusan satu peperangan, keluar, tentera pasukan tentera yang keluar, Nabi hantar, dia pergi bangun pagi dalam keadaan junub, kemudian hari sejuk, dia tak nak mandi, dia tayamum je. Dan dia semayang jadi imam. Orang lain wuduk kan, dia tayamum, pasal dia junub, dia tayamum, dia semayang. Lepas tu sampai ke Madinah, Nabi berita sampai Rasulullah SAW, orang tu beritahu pada Rasulullah kata, kau semayang, solat bin nas, wa anta junub, kau semayang orang ramai, kau junub. Dia kata, ya Rasulullah, Allah Ta'ala firman Quran, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan bunuh diri kamu, Allah Ta'ala terhadap kamu Maha penyayang. Nabi ketawa. Bila dia jawab ini, Nabi ketawa. Ketawa Nabi tadi jadi clarification bahawa benda tu boleh. Anytime orang tu bimbang, takut kerana kepanasan atau kesejukan, kalau dia pakai air tadi dan akan menyebabkan dia sakit, dan merah tepuk dan sapu muka dan juga habis semayang. So maksud dia clarification Nabi. Jika tak ada clarification Nabi, dan benda tu tinggal pendapat mereka saja. Macam bab berjampi air pun, kalau dia kata tak di-clarify dengan Nabi, maka tinggal jadi pendapat dia, bukan jadi sunnah. Bila Nabi clarify, dia jadi sunnah. Faham jadi clarification Nabi itu penting. Adapun kalau tidak ada clarification Nabi, kebetulan pula dia seorang je buat. Contoh macam kes selam, macam kes orang tu kata bertawasul dengan Nabi SAW. So kalau dia kata tidak ada clarification Nabi SAW, berterusan macam tu dan sebagainya, dia akan jadi yang ramai para sahabat lain buat di opposite. Jadi ikut yang ramai lah. Ikut yang ramai. Jumhur para sahabat, kesemua para sahabat tidak berdoa kat kubur. Datang kita buat upacara doa kat kubur. Dan masalah kita ada masalah kat situ. Kita ada problem kat situ. Pasal apa? Kita sibuk dengan benda yang seorang, kita lupakan yang ramai. Pasal yang ramai itu adalah pegangan umat Islam. Pasal yang ramai yang kita kata umat aku takkan bercanggahan di atas apa kesalahan atau bersepakat di atas kesalahan ni. Itu dia. Jadi situ kalau kita nak pakai hadis tadi kepada mereka, kalau nak pakai zaman berikutnya, pernah zaman di mana umat Islam ni sibuk dengan falsafah. Yang ramai adalah orang yang berfalsafah. Takkan nak kata umat Islam betul ketika mana mereka berfalsafah. Atau contoh macam mereka ni berfahaman Qadiriyah ke, atau Syiah ke dan sebagainya. Ramai. Tapi tak menjadi syarat. Faham tak konsep itu? Zaman kerajaan Fatimiyah, satu kerajaan tu jadi kerajaan Syiah. Takkan kita kata Sadruddin Ayyubi ketika tu berusaha untuk tukar keadaan yang berlaku. Kita boleh kata bahawa ketika tu yang ramai itu betul. Pasal yang betul yang kita kata ramai yang kita nak, yang kita kata ijma' atau kesepakatan, yang kita kata ulama umat aku takkan bersatu di atas kesalahan tadi, balik kepada yang pertama, para sahabat. Jika tidak, kita kata umat masyarakat kita di Malaysia pernah buat benda. Satu Malaysia buat. Contoh macam apa? Mandi safar. Tadi kita kata, ini adalah benda betul. Sebab umat Islam takkan bersatu di atas kesesatan dan kesalahan. Takkan kot. Takkan nak pakai benda yang sama. Mana konsep? Contoh sekarang ni kesepakatan. Kesepakatan bukan macam tu. Kesepakatan yang pertama adalah para sahabat Nabi. So, setiap kali orang tu nak belajar, ambil akidah atau ibadah, atau akhlak, maka tengok pada orang sana. Apa benda yang baru berlaku, yes, baru kita bincangkan. Macam internet, nak bahaskan halal ke haram sebagainya. Zaman para sahabat Nabi tak ada. So kita bahas kat zaman kita. Ada macam tembakau. Ni ada orang hantar, hadis Nabi, tembakau. Ada kan hadis tentang tembakau. Tobacco, isap rokok ni, ada siapa yang hantar hadis. Mana boleh? Hadis Nabi SAW tentang tembakau tak pernah wujud. Nabi SAW tak pernah jumpa dengan tembakau. Tembakau masuk dunia Islam pada tahun 1000 Hijrah. 1000 Hijrah. Mana dalam tahun 900
90 tahun. 990 tahun lepas Rasulullah wafat, barulah tembakau masuk ke dunia Islam. Faham tak? Jadi konsep ni kena faham betul-betul. Ni kadang-kadang orang kita tak tahulah kenapa. Kan dan 1000 tahun 1600 kan kalau Columbus pergi ke kan benua sana bawa balik tembakau daripada kawasan Amerika Latin. Amerika Selatan tu dia bawa ke balik. Kat situ dah spreading ke Eropah, Europe. Bahkan di awal-awal dahulu rokok ni pernah gereja keluarkan hukum dan sebagainya, mana orang isap rokok ni pecahkan mulut. Ambil kayu ketuk mulut dia. Dia pecah. Zaman dahulu. Hukum gantung pun ada. ini siapa baca sejarah. Macam rokok ni tersebar. Masuk dunia Islam ketika zaman berkenaan daripada Eropah turun ke negeri Islam. Tapi tahun bila? Tahun 1000 Hijrah. Tahun 1000 Hijrah. 400 tahun lebih kita kenal dengan rokok. Datang kita, Nabi telah bersabda, rokok ini adalah ini dah WhatsApp kan biasa banyak. Benda pelik-pelik macam ni. Ini bab sini kena jaga, kena jaga. Jadi dengan sebab itu kita kata konsep pendalilan dan sebagainya berkenaan dengan tajuk hadis ahad ini kena perhatikan. Bahkan kita kata memang itulah benda pegangan umat Islam. Tidak kita tunggu ramai baru kita ikut. Tak. Sahih syarat dia tadi cukup, kami berjalan. An-Nawawi berkata, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, berpendapat golongan Qadariyah dan juga Rafidah. Qadariyah ni kumpulan yang dikata qadar tu tak ada. Dan tak percaya qadar. Qadar tak wujud dia kata. Kita yang ni, kita yang sekian. Qadariyah. Yang Rafidah kita tahulah Rafidah ni golongan Syiah yang menolak untuk mengikut Hasan bin Ali bin Abi Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Yang mana cucu kepada Husain. Cucu kepada Ali, Hasan Ali Zainal Abidin bin Husain, anak Husain. Cucu Ali. Dia yang gelar Rafidah ni kepada golongan Syiah. Mana diorang ni di Kufah dahulu kononnya nak tolong dia. Dia nak take over kuasa kerajaan. Tapi ketika tu bila ditanya kepada dia berkenaan Umar, Abu Bakar dan Umar, maka dia kata orang baik dan sebagainya. Jadi dia pujilah Abu Bakar dan Umar. Jadi kumpulan Kufah tadi tak setuju. Dia kata kena cakap dahulu Umar dan Abu Bakar tak betul, kutuk dia, barulah kami ikut, follow. Tolong dapatkan kerajaan. Tu jelas sekali bila dia tolak balik dan dia sebut surah Al-Hajj ayat 8, 9 dan 10. Di akhirnya dia kata kalau korang bukan muhajirin, korang bukan ansar, korang bukan orang ke ayat ke-10 surah Al-Hajj. Di mana orang berkenaan Allah nyatakan walladzina naja'u min ba'dihim, dan orang datang lepas muhajirin dan ansar, yaqulun, mereka berkata rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunkanlah kami, wa li ikhwanan sabaquna bil iman, dan untuk saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Ini doa orang-orang yang Allah rekodkan. Siapa datang lepas muhajirin, lepas ansar, orang yang bagus dia adalah orang yang mendoakan para sahabat dan juga mendoakan orang terdahulu yang masuk Islam. Bukan yang datang dengan mengutuk para sahabat. Kutuk para sahabat dia tak termasuk golongan 10. So dia masuk mana? Bukan muhajirin, bukan ansar, bukan orang datang lepas tu. Siapa mereka? Tu dia nafikan. Dan dia kata idzabu fa anum rafidah, pergilah kamu golongan rafidah. So lekat gelaran rafidah tadi bukan diberikan oleh Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad, bukannya ulama-ulama yang tak suka dengan golongan Syiah, tapi ahli keluarga Husain bin Ali bin Abi Talib sendiri. Ahli keluarga Ali, ahli bait sendiri yang menamakan mereka ni sebagai Rafidah. Pasal Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Abi Talib. Mana cucu kepada Husain, itu Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Dia Ali Zainal Abidin, Ali nak bezakan dua. Ali dia macam ni. Kata nama dia Zaid bin Ali bin Husain bin Ali. So nak tahu Ali mana satu? Ali anak Husain, nama dia Ali Zainal Abidin. Ali dikenali dengan Ali Zainal Abidin. Ali anak Husain. Husain ada anak, nama dia Ali. Cicit cucu ini yang saya sebut tadi Zaid. Zaid itu anak pada Ali tu. Ali Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Dia lah yang berikan gelaran Rafidah kepada Rafidah. Mana cucu kepada Husain, cicit kepada Ali. Okey, faham So jadi gelaran ni bukan gelaran kita bagi. Bukan kita orang sunnah menyampah dengan Syiah kita letak gelaran. Tak ada. Gelaran ni diberi oleh ahli keluarga Rasulullah. Bahkan anak keturunan Husain ada anak ramai, tapi anak keturunan diorang nak. Yang diorang nak keturunan Husain kan, dengan kahwin dengan Parsi. Dari situ turun dia. Dan Zaid bin Ali ni adalah keturunan itu. Keturunan perkahwinan Husain dengan anak Raja Parsi. Jadi Husain kahwin, betul-betul dia dapat anak dia Ali Zainal Abidin. Dia ada anak lain, tapi Ali Zainal Abidin ni diorang pilih. Kemudian Zaid. Diorang ambil seorang lagi. Muhammad ke?
Bukan Jaafar bawa lagi. Muhammad kot. Dia dua. Setiap kali anak keturunan tu ada dua, dia ambil seorang. Ni jadi imam. Kalau kita tanya soalan, kenapa tak jadi imam? Dia tak ada jawapan. Dia ambil. Jadi, gelaran Rafidah untuk mereka. Dan sebahagian ahli Zahiri, maksud Zahiri ni kita fahamlah. Yang kita macam apa, Ibn Hazm Az-Zahiri, Daud Az-Zahiri. Mereka ni antara di kalangan orang-orang yang zahir. Teks itu je dipakai. Dia apa? Berpendapat Qadiriyah, Rafidah dan sebahagian ahli Zahir, bukan semua, sebahagian ahli Zahir, bahawa tidak wajib beramal dengan khabar ahad. Tidak wajib beramal dengan khabar ahad. Okey. Kemudian ada kan mereka yang berkata menghalang daripada beramal dengannya. Menghalang beramal dengan ada apa khabar ahad ni dalil akal. Dan ada di kalangan mereka yang berkata dihalang oleh dalil syarak. Tak boleh beramal dengan hadis khabar ahad sebab dalil syarak. Ini kita kata semula pendapat-pendapat mereka yang salah. Tak betul Kerana apa? Kerana benda tadi bukanlah amalan jumhur para sahabat, bahkan tabi'in dan juga tabi'in. Bahkan golongan Nabi puji. Itu golongan apa? Yang awal Islam ini, yang salafus salih, golongan tersebut adalah golongan Nabi puji. Nabi sebut sendiri, khairun nas qarni. Sebaik manusia tu kumpulanku, atau khairukum qarni. Sebaik kamu adalah orang generasi aku. Kemudian orang mereka, orang mereka. Ada kadang-kadang datang sebut dua je, lepas mereka saja. Jadi maksud dia golongan the first generation tu the best. Jadi kita nak follow situ. Kemudian berikutnya. Itu. Zaman ketiga aja Nabi sebut. Yang keempat tak masuk dah. Dan memang sampai kurun keempat, generasi keempat, dekat situlah mula datang masuknya apa? Falsafah lah, Sufism lah, macam-macam lah, tarekat dan sebagainya semua datang lepas tu. Adapun yang awal tadi tak wujud. Sebab kita kata Imam Syafi'i rahimahullah tak ada tarekat. Mazhab apa, tarekat apa dia pakai? Tak ada kan. Jadi orang kita, tarekat ni, Imam Syafi'i tarekat apa? Sampai dia keluar dekat Negeri Sembilan, dia keluarkan kata apa? Siapa tak masuk tarekat, tak masuk syurga. Habis tu, dia kata Imam Syafi'i tarekat apa? Tarekat apa? Tak ada benda pun, mengarut je. Kita paksa orang ikut fahaman kita atau fatwa kita kerana konon-kononnya nak ni. Dan orang awam tak faham, ingatkan wajib. Sibuklah cari tarekat, masuk hutan, keluar hutan, makin sesat. Makin dapat ni, jual di orang. Baik, kemudian beliau berkata, dan yang di atasnya jumhur orang-orang Islam dari kalangan sahabat dan tabi'in, serta sesiapa selepas mereka dari kalangan ahli hadis, ahli fiqh dan ahli usul. Itu pendapat, macam Imam Nawawi kata, itu pendapat mereka. Tapi namun begitu, yang dipegang oleh jumhur umat Islam dari kalangan sahabat, tabi'in, siapa datang lepas para tabi'in, seperti ahli hadis, ahli fiqh, ahli usul, bahawa khabar seseorang yang dipercayai adalah hujah daripada hujah-hujah syarak yang diwajibkan beramal dengannya. Mana kalau orang tu siqah dipercayai, wajib kita beramal. Tak boleh kita kata tapi dia ni tak ramai. Tak jadi syarat. Nabi hantar sahabat mengajar di Madinah pun seorang, Mus'ab bin Umair. Kalau ikutkan betul ke dia semua benda dia cakap ni? Tak, Nabi hantar seorang je. Kalau ketika ke Yaman, Nabi hantar 10 orang. Tapi 10 orang tadi bukan satu tempat 10 orang. Scattered. Di Taiz, di Sana'a, di sekian. Macam zaman Omar. Omar hantar juga 10 orang pergi ke Iraq untuk mengajar. 10 orang. Scattered. Dia bukan seorang, 10 orang pergi tempat berasingan. Kadang-kadang kalau contoh macam dalam mengisi dakwah tadi, kalau anda kata nak benda yang kesan yang berat, besar, dia tak boleh seorang. Dia kena satu kawasan tu tadi, kena buat 3 tempat base. Supaya, tapi kalau ikut orang yang kampung jumpa tadi tu, mungkin kita keluar kampung tu jumpa seorang tu je lah jumpa. Khabar ahad lah. Khabar mutawatir, tak mutawatir. Seorang je. Sahabat yang hantar tu seorang je. Mana zaman Umar hantar seorang je untuk mengajar di Iraq. Seorang Iraq tadi belajar pada satu tempat tadi, dia hantar belajar dengan seorang sahabat je. Seorang saja dia yang akan belajar. So, jadi setiap zaman macam tu. Jadi konteks pembelajaran tadi memang kita lintas melalui seorang sahaja. Atau contoh belajar dengan saya lah. Kalau dia kata belajar kan, saya kata contoh macam buku ni saya belajar, saya seorang belajar. Atau kamera belajar tapi sampai dekat saya seorang je sampaikan. Tuan belajar dengan saya saja. Ahad lah. Khabar ahad macam tu lah. Kita kata kalau ramai sahabat, tapi yang datang mengajar tadi seorang. Dia bagi gambar sahabat yang ramai tadi, datang seorang saja di tabi'in yang belajar. Dia ambil 1, 2, 3, 4 dia jumpa semua. Sampai 20 orang sahabat Nabi, dia ambil kisah tadi. Dia sampaikan pada ramai. Tapi bila lintas dia seorang, automatik hadis khabar tadi atau hadis tadi menjadi hadis ahad. Sebab bahkan gharib. Sebab dia bukan mesti hanya sahabat Nabi saja seorang untuk jadi gharib. Itu hadis ahad di mana perawi seorang. Maksudnya sahabat Nabi seorang,
tabi'in ramai, tabi'in ramai, dikira seorang. Ataupun para sahabat ramai, tapi tabi'in seorang je yang dengar. Tabi'in ramai balik, mesti dikira seorang. Kalau dengan sahabat Nabi ramai, tapi pelik lah kalau tabi'in ramai, tabi'in seorang je, pelik lah. Okay. Tak sahabat ramai, tapi yang dapat cerita tadi, tabi'in ramai, tabi'in seorang je dapat. Tetap dikira sebagai khabar ahad. Khabar ahad macam tu. Jadi konsep dia bila kita belajar, macam kita amalan para sahabat Nabi atau amalan Nabi hantar para wakil-wakil baginda untuk mengajarkan Islam. Bukan setakat beritahu apa, sampaikan Islam. Ada seperti itu, sampaikan arahan Nabi SAW untuk satu perkara. Khabar ahad. So tetap dipakai. Bukan kena 10 orang datang, kami datang daripada utusan Nabi. Betul. Okey, buat kita buat. Mana boleh macam tu? Faham tak? Kalau dia fake kita pakai, dan akidah kita pakai juga. Syarat pertama orang tu udul ke tidak, itu je. Adakah dia udul? Dia orang yang tak berbohong, tak melakukan dosa-dosa besar, tak berdosa dengan dosa kecil, tak melakukan perkara merosakkan maruah. Soal itu je soalan. Kalau dia cukup syarat tadi, jalan. Walaupun dia seorang. Perkhabaran seorang tadi dia pakai. Asalkan dia punya dia dipercayai. Kemudian kalau dia kata nak kaitkan dengan orang atas, maka dia kena sanad. Daripada siapa, daripada siapa. Itu je. Macam kita tu macam ustazah kita percayai soalan sekarang. Dia banyak salah tak cakap. Kalau asyik lupa je, mana dia cakap? Okey. Then tik. Dia ni suka lupa. Tik satu. Kemudian contoh lain. Kalau dia sandar kat atas, kat mana? Macam tadi kan kita SMS kan, yang hantar SMS tu. Tentulah. Dia ustazah sekolah lah, taklah tu jawatan dia. Tapi masalah sekarang ni, daripada mana dia ambil? Itu syarat pertama. Mana dia ambil? Kisah tadi. Daripada mana dia ambil perkhabaran tadi? Dia sebarkan. Dia kata banyak orang suka tekan back. Send lah. Dia kata. Send apa benda? Hadis palsu. Kalau nak betul, kalau dia betul nak akan belajar, datang kelas. Bahkan kita belajar berkenaan dengan para sahabat Nabi SAW punya kisah. Ada kitab dikarang berkenaan tajuk tersebut. Bahkan ada satu kitab besar dikumpulkan berkenaan dengan hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan para sahabat. Ada 6 jilid buku tu. Muntah kalau baca. Kalau nak ceritakan para sahabat punya kelebihan kan. Kalau hadis berkenaan dengan orang yang kita sebagai macam kita lah, beriman dengan Nabi, tak jumpa Nabi. Dan Sahih Muslim, bukan ni ada 10 hadis. Lebih dari 10 hadis datang kisah berkenaan kita ni. Macam kisah kita bincangkan berkenaan orang muhajjalin tu kan. Orang yang datang mempunyai kesan wuduk. Yang Nabi kata alangkah baiknya kalau aku jumpa dah dengan saudara-saudara kita. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, kami saudara kamu. Tak, engkau sahabat-sahabat aku. Saudara aku adalah orang yang datang berikut. Nabi kata macam tu kan. So bacalah hadis berkenaan, boleh, tak ada masalah. Tapi start tu lie, buat tipu dan sebagainya, tak boleh pakai lah. Ini syarat pertama kita bercakap, kita menyampaikan, tolong cek benda berkenaan. Yang seronok kita menukilkan, menghantar, tapi jangan tak cek sumber. Sebab benda-benda ni bahaya. So once benda tu tersebar dan tu dia viral. Kan orang ni hantar, orang tu hantar. Kadang kita tegur jawapan kita sampai pada dia je, tak sampai pada orang yang asal. Itu masalah juga. Macam ni, baru ni, yang 3-4 hari ni. Bila ada video ribut pasir dekat Saudi Arabia. Ada yang tambah cerita pula tu. Sempat ke kita bertaubat? Aku macam aku tekeh kepala tahu. Itu apa? Kalau tak pernah keluar ke tanah Arab, jangan cakap. Pasal kebetulan musim ni, dia macam ni, pertukaran musim. Daripada panas kepada sejuk. Atau daripada panas kepada musim luruh. Di kawasan padang pasir atau kawasan berdekatan padang pasir tanah Arab biasa diorang ada kawasan macam kawasan sepanjang tanah Arab, kawasan padang pasir ni tengah-tengah tu. Lubuk Khalis tu perempat tengah-tengah dia kosong. Mana kan diorang tinggal dekat kawasan ni. Kita kata kawasan tepi laut Tihamah. Kawasan tengah-tengah yang ada bukit tu Hijaz. Kawasan yang sini Najd. Yang padang pasir tu Najd. So kawasan yang bawah tu kawasan kosong. Memang bila mereka nak bertukar musim, ribut pasir ni biasa. Dia akan datang bahkan kalau contoh macam kat Sudan dahulu, Sudan dia dengan tu gurun Sahara. Sebenarnya Sahara tu gurun Sahara. Tapi daripada nama gurun Sahara Desert kan. Ambil lah gurun Sahara. Sahara tu adalah gurun padang pasir. Saya tak faham betul. Kan mana dah Afrika kan. Ini kawasan tu atas tu. Bawah selatan Mesir, kita macam barat Sudan, kawasan tu ada padang pasir yang besar, luas. Sebenarnya kawasan tu ada civilization dulu ada. Pasal diorang tengok kat kawasan tu ada bangunan, ada binaan, ada conteng. Mana kawasan tersebut, mana dalam jumpa gua-gua kan. Nampak gambar binatang-binatang. Tapi kita tengok kawasan pasir tu tak ada binatang. So ada kata diorang keluar pergi tengok binatang, bawa balik, cerita pada anak-anak dia, wallahualam. Tapi maksudnya ada civilization kat situ, tapi dah hancur. Dia tinggal padang pasir, luas, tandus, tak ada siapa. So, tapi nak kena fahamkan sekarang. Kita kata memang kawasan tersebut memang ada datang ribut pasir from time to time.
Yang daripada siang jadi malam. Gelap. Macam siang macam tengah-tengah ni kan. Jadi macam maghrib. Musuh nampak cahaya tu gelap je. Biasa. Benda tu ada biasa. Tapi oleh kerana tak biasa pergi, dapat video. Kalau zaman sekarang kan smartphone banyak. Ni cerita tu lagi. Ada smartphone. Zaman dahulu, kami alami benda ni. Tapi pasal tak ada smartphone nak tangkap, kami tak adalah tangkap. Faham tak? Tu je cerita dia. Jadi macam zaman dahulu kan, di Kemalangan Jalan Raya, kita tak tahu cerita pun. Zaman sekarang ni cepat-cepat tangkap gambar. Orang terkepit kereta lah, muka pecah dia hantar dia orang. Ni benda ni yang kena hentikan. Perangai tak senonoh. Orang jatuh, tolong angkat, bukan tangkap gambar. Kan orang tu jatuh, kejap je. Saya sekarang berada di kawasan sekian, ada orang aksiden. Dia hantar kawan dia. Bukan telefon 99 ke? Bukan telefon polis ke tak? Dia sibuk tangkap gambar tu. Kan? Tu, muka sikit, selfie. Kan? Tak senonoh betul. Faham tak? Tak kerja, jangan buat kerja macam tu. Mengarut. Dan jadi secara asal, benda tu biasa. Tapi bila dia kisah tu biasa berlaku. Tapi dikaitkan pula dengan kononnya, inilah dukhan. Datang pula illa asap. Asap apa? Itu gubar. Dan bahasa Arab dipanggil gubar. Debu. Bukannya asap, asap dukhan. Ilah nak syarikalah. Payah betul. Ya bukan, tu berebut pasir. Ya. Siapa tinggal pada pasir biasa tahu. Siapa tak tinggal tak tahu cerita. Tapi di Sudan tu macam tu biasa. Pertukaran musim. Macam daripada musim panas masuk musim luruh. Hujan nak start turun. Pasal dia benda tu, debu tu datang lintas, dia akan menyebabkan hujan cepat. Disejukkan keadaan. Bila debu tu datang, hari akan jadi sejuk. Faham tak? Jadi konsep masyarakat kita ni adalah khabar. Ni khabar ahad juga, tapi khabar ahad tak pakai. Ni tengok dia apa jadi ni sekian ni. Benda biasa. Sempat ke bertaubat? Tak, jangan kira masalah Kaabah kena tutup. Kaabah roboh sekalipun, tak ada kaitan dengan syurga neraka kita. Anda tidak bersedia pada diri anda di Malaysia ke di Kutub Utara anda duduk ke, tak kisah. Anda tak bersedia untuk kematian, anda akan tanggung sendiri. Bukan kaitan masalah roboh Kaabah. Kaabah roboh je, habislah kita. Tak boleh bertaubat. Kaabah ada, masih ada peluang. Pergi umrah tahun depan. Macam tu. Apa, tak senonoh. Okey, baik. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi berkata, khabar seseorang yang apabila telah disambut oleh umat dengan penerimaan. Khabar. Contoh macam hadis innamal a'mal binniyat. Diterima oleh umat Islam seluruhnya dengan penerimaan. Kita ambil khabar tadi dengan terima. Maksudnya bahkan kita letakkan syarat apa? Tanpa niat, amal akan tertolak. Ini disepakati oleh semua mazhab. Semua ulama. Tak ada siapa kata tidak. Tak ada siapa kata tidak. Tanpa niat, amal tak tertolak. Bahkan tanpa niat yang betul, amal kita takkan diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan ibadat takkan jadi ibadat kecuali dengan niat. Yang bezakan dia ada adat dengan ibadat adalah niat. Contoh adat dengan ibadat adalah niat. Contoh macam kalau orang tu keluarkan duit. Dia biasa give money pada people. Tapi dia give money, apa dia niatkan? Zakat atau sedekah atau infak, sedekah biasa atau infak dan sebagainya, terpulang kepada niat dia. Kalau dia niatkan zakat dan zakat dia, selesailah. Maksud dia bagi pada tempat berkenaan, benda berkenaan, dia keluarkan zakat dia, dan habis, selesai. Habislah, maksud dia zakat dia tak berhutang dengan Allah Ta'ala dah. Tapi kalau dia kata dia bagi sedekah biasa, zakat dia tak bayar lagi. Dia tak niatkan itu zakat. Tak ada lepas, Ustaz yang saya sedekah itu, orang tu boleh tak niatkan zakat? Bukan pun nak ada duit, ada, tapi nak bayar zakat boleh. Yang saya hutang, tapi saya nak beli beg tangan lah. Dia kata. Itu masalah jugalah, kan? Dia kata. So konsep-konsep ini kena jaga. Ini bab berkenaan infak dan sebagainya, kena jaga. Jadi kita kata di antara cara terbaik untuk manusia itu membina. Bahkan macam kita baca itulah, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan. Infak harta itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti seorang tu percaya dengan akhirat. So orang yang kedekut keluar duit ni sebenarnya dia kata saya percaya akhirat. Saya percaya ada ganjaran akhirat. Tapi dia ada tapi. Kalau kita percaya dia tak apa masalah, dia keluarkanlah duit. Kan infakkanlah harta kita. Infakkan harta kita, berilah pada, kalau contoh macam pusat pengajian dan sebagainya. Kita bukan inilah, tapi kalau nak gunakan untuk contoh macam tanggung yayasan taklim punya ni, silakanlah. It's the best. Kan bukan pasal kita memang tak buat benda ni sebagai untuk cari cek makan. Bahkan kita buat benda ni untuk lillahi ta'ala. So kan dia kata selagi mana berjalan, ada siapa tak belikan kamera? Dia kata tak ada beli kamera. Dia fikir ada orang beli kamera. Untuk bagi kita pakai kan dan sebagainya. Macam juga tanggungan untuk bulanan dan sebagainya, pakailah, bagilah.
Walaupun kita tak minta, kita tak tabung, itu je cerita dia. So konsep dia, maksud dia, orang tu kena fikirkan apa yang akhirat. Kalau dia kata dia fikir dunia, memanglah tak ada. Macam dapat reward ke, penderma paling banyak ke Yayasan Taklim. Kan, serah tak gambar, masuk gambar tak ada. Ya. Kalau tak ada, dia orang tak buat lah kan. Habis kena faham bab ni. Pasal dalam kita kata memang diterima pakai. Masalah niat tadi memang kita kata termasuk. Niat kita kerana apa dan jalan. Kalau kita cuma macam basahkan badan kita kerana mandi biasa dengan mandi wajib. Tak niat mandi wajib dan pergi mandi balik. Ada dikir orang tanya saya soalan. Dia kata apa? Dia pergi khutbah Jumaat. Hari Jumaat dia tengah khutbah, imam tengah khutbah tu, boleh teringat, aku tak mandi wajib lagi. Masa dia tanya saya kata keluarlah, pergilah tandas, mandilah. Pergi tandas, keluar, pergi tandas, mandi. Dan mandi bukanlah mandi macam gitu kan. Kan kita dah ajarkan cara mandi wajib sebenarnya. Kita ambil air tu, basahkan badan kita, basah kepala kita, sapukan, ratakan air pada badan. Itulah mandi yang di zaman Nabi. Kau tak macam Nabi mandi dengan Aisyah daripada satu besen. Apa guling-guling dalam besen tu? Besar mana besen tadi? Kan? Maksud dia, diorang berebut-rebut air. Si Aisyah kata, ya Rasulullah tinggalkan aku. So, apa bayangan kita dapat? Siapa nak tahu balik rumah ajak suami mandi. Tengok besen macam mana, kan? Ya, ajak. Oh, besen. Dia cedok keluar. So, konsep dia, maksud dia kalau dia kata dah, alamak tak mandi wajib, pergilah mandi. Bukan jadi, alamak. Jangan cari jawapan yang kata boleh. Don't ask for answer. That okay, boleh. Kerana terdesak darurat, anda boleh duduk. Keluar je. Macam orang terkentut, keluar kan? So, awak tak mandi wajib, keluar je lah. Nabi SAW pernah, Nabi dah berdiri dah dekat ni. Dekat depan. Ada riwayat kata Nabi dah takbir. Ada riwayat kata Nabi tak takbir lagi. Lepas tu Nabi kata apa? Ala rislikum. Nabi kata tunggu. Para sahabat tunggulah. Berdiri dah tegak tunggu. Nabi masuk rumah, mandi dulu. Dia keluar balik. Para sahabat kata menitik-nitik kepala Nabi dengan air. Nabi mandi. Maksud dia, Nabi tak kisah. Yang anda kisah apa? Bukan, Nabi bukan makmum tau, imam. Dah duduk depan dah. Tak ada basi. Habis, basi lah ikomat. Habislah basi ikomat. Ikomat basi pula. Ikomat kan Allah Akbar, kena Allah Akbar sekali lagi tak? Tak ada Nabi suruh dan tak payah. Kan? Ikomat basi lah. Macam-macam. Diorang kita ni pelik-pelik tau soalan. Habis basi tak ikomat tadi? Mana ada basi? Kan? Dan Nabi suruh tunggu. Diorang berdiri tunggu. Nabi masuk rumah mandi. Nabi keluar balik. Menitik-nitik balik kepala Nabi dengan air. Allah Akbar, Nabi semayang. So, tak ada timbul masalah kan? So, bila anda tu, tak mandi wajib ni, keluar je lah. Tapi terpulang. Dia mazhab tapi ni payah sikit. Dia mazhab kita boleh ajar. Mazhab Hanafi boleh ajar. Mazhab Syafi'i boleh ajar. Mazhab Malik boleh ajar Maliki. Tapi mazhab tapi ni confirm payah. Saat kita pusing ke sini, kita cerita jawapan ni. Tapi, macam ada orang bawa ni, dia nak pergi umrah. Dia tanya isteri saya. Saya dah ajar kan. Jadi saya bagi tahulah lepas dia bertawaf, sekian. Kemudian pergilah ke makam Ibrahim, belakang makam Ibrahim. Kemudian semayang situ. Kemudian dia kata, kalau semayang depan macam mana? Aku sepak pun ni kan. Saya kata, kalau semayang depan, dia kena langgar di orang. Tu salah buat macam tu. Tapi tak salah kan. Saya kata dengan bini saya, selesaikan dulu umrah. Cakap dengan kawan tu, selesaikan dulu umrah tu habis. Lepas habis umrah dia dah sa'i dan sebagainya, balik hotel dah tahalul dan sebagainya. Gajap lagi kang semayang, guling-guling depan tu pun tak apa. Kau golek-golek lah tu, kena sepak dia orang tu pada muka. Tapi cerita dia, maksud dia kalau selagi tak habis umrah, selesaikan umrah tu dulu. Umrah tak settle lagi. Dah habis tawaf 7 kali Kaabah, kemudian pergi semayang belakang makam Ibrahim, kemudian minum air, kemudian pergi lari tawaf pula Safa Marwah. Selesaikan tu dulu. Ada pergi sibuk pergi ke depan tu. Macam ada sekali saya ingat. Yang saya ni ustaz ni balik Mesir dengan isteri dia. Dia pergi pegang Kaabah. Dia datang jumpa saya. Lepas tu saya kata dia dah selesai dah. Saya kata mana pergi tadi? Dia kata tak ada, saya lepas daripada tawaf. Kita tawaf pula lewat kan pukul 12 lebih. Pasal sampai daripada Madinah sampai ke Mekah kan dah ada pukul 10 lebih. Memang kita gerak 12. Nak habiskan sebelum pukul 3 kalau boleh selesaikan semua sekali. Siapa jalan dulu. Saya tunggulah kat lampu hijau tu, mana budak dorang ni. Tak sampai lagi. Tunggu tak sampai. Lepas tu rupanya dia orang dah bergerak dulu. Tapi tak yang bestnya apa? Dia tanya lah soalan lepas tu. Tadi kita orang lepas daripada tawaf, kami pergi ke pegang Kaabah. Lepas tu bau cium-cium ada wangi. Macam mana Sepandang muka. Kau kata pegang buat apa? Saya kata, ada nak pegang. Saya kata, pasal pergi gatal kan. Tapi kali itu pun basuh je tangan sebenarnya. Tak ada. Basuh tangan tadi, terkena kan, basuh tangan, teruskanlah. Urusan tak settle lagi, pergi sibuk.
Kan? Kejap lagi kau lepas dah habis selesai umrah kan, pergi gatal, guling-guling, dia pergilah itu. Nak hantuk-hantuk kepala kat Masjid Al-Aswad dia hajar hantuk kepala kalau boleh. Kan? Nak pergi peluk makam Ibrahim tu sambil kena sebat dengan apa? Sebat dengan apa? Dia punya orang buat. Payah sangat. Kita kata jangan buat. Kita bagi tahu aturan Nabi, datang di pantai kalau tapi kalau buat tak apa kan. Dia ditanya soalan kalau buat tak apa. Saya kata salah je ni. Saya kata selesaikan dulu kan. Ni masalah kita kata yang kena faham. So penerimaan, dalam masalah penerimaan amal, niat menjadikan beza antara adat dengan ibadat. Ini memang kita kata para ulama, kita semua umat ini kita telah terima. Okey, secara beramal dengannya ada kepercayaan dan percaya kepadanya. Mana dalam contoh macam itulah, hadis-hadis atau khabar-khabar yang walaupun seorang ceritakan tapi dipegang oleh semua umat Islam tanpa sebarang pilihan, tanpa sebarang percanggahan. Jadi kita kata apa? Kalau hadis-hadis macam ni, secara beramal dengannya dan kepercayaan padanya, ia memberikan satu ilmu yang meyakinkan si keseluruhan ummah. Maksudnya dia beri ilmu yang meyakinkan. Maksudnya walaupun kita kata benda berkenaan kita tak ada hadis Nabi satu je hadis. Macam hadis berkenaan gerak jari. Bukan semua sahabat Nabi ceritakan. Yang ceritakan mungkin 3 orang aja, mungkin 4 orang saja. Nah begitu kita kata kita terima bila ada sahabat Nabi ceritakan, kita terima. Sekalipun dia satu saja atau 2 orang atau 3 orang dan sebagainya. Ataupun yang tegak tak bergerak. Itu pun sunnah juga. Kan tak gerak pun sunnah. Masalah juga. Tak gerak tak sunnah. Tengok nak tahu orang sunnah ke tidak, tengok. Tengah sembahyang tengok tak jadi orang. Kenapa? Tak ada kerja lain. Tengah sembahyang tu, at-tahiyat. Oh, sunnah orang ni. Kata gila ke? Kan nak rosak sembahyang solat kita. Solat kita rosak kerana benda macam ni. So konsep dia kena jaga. Jadi sebenarnya hadis tu datang. Yang diam saja datang. Dan kita kira sebagai sunnah. Masalah percanggahan itu kita dah belajar kan, kita kata percanggahan berlaku di antara para sahabat tentang kalau dia refer pada Nabi dan ada percanggahan, kita terima semua sekali. Macam kisah macam Umar baca Quran surah Furqan lain, Hisham bin Hakim bin Hizam baca Quran surah Furqan lain. Tapi perbezaan yang berlaku tak menyebabkan kita kata Nabi kata engkau salah engkau betul, tak. Nabi kata dia betul dia betul. Umar kena terima. Pasal apa? Para sahabat Nabi yang 24 jam dengan Nabi SAW, yang boleh kita bilang jari lah, jumlah dia isi Nabi lah. Kemudian Anas bin Malik dah, yang betul yang lama tempoh dia. Kemudian Abu Hurairah yang bagi alasan pada siang hari lah, malam Nabi masuk rumah dia tak tengok lah. Faham dia tengok 2 daripada rumah. Jadi bila kita kata macam apa benda-benda macam ni, para sahabat Nabi yang kita kata jumlah mereka datang. Yang lain-lain macam Abu Bakar atau Umar atau Osman yang lain, mereka ada macam-macam. Abu Bakar dia ada seminggu dia bekerja, seminggu lepak dengan Nabi. Seminggu dia bekerja, seminggu lepak dengan Nabi. So mungkin seminggu dia bekerja tadi, dia tak ada dengan Nabi, Nabi ajarkan bacaan surah Furqan, dia tak hadir. Dia datang seminggu yang lain, dia belajar, bunyi lain. Datang dia dengan Aisyah Mekir, dia cekik kawan tu punya tengkuk. Dan pasal apa? Pasal baca surah Furqan tak macam Nabi ajar. Dia tak tahu Nabi ajar orang tu. Faham tak? Tapi bila dibaca kepada Nabi SAW, Nabi kata, macam ni lah ia turun, macam ni lah ia turun. Nabi iakan dua-dua sekali. Macam tu masalah jari, tangan duduk mana, jari gerak ke tak gerak. Tak perlu bimbang. Tak ada macam, tak ikut sunnah. Saya belajar sunnah, ustaz sunnah saya ajar, kena goyang-goyang. Tak boleh macam tu, salah. Pasal apa? Pasal dua-dua dalil datang. You cannot kuatkan satu dalil ke atas satu yang lain, kecuali dalam kalau contoh macam salah satu hadis tadi pelik sangat. Ya. Macam kisah yang kita Sahih Muslim ni kan, tak tahu kanan apa kiri sedekah. Yang lain kata tak tahu kiri apa kanan sedekah. Itu kita boleh bincangkan. Tapi ada masalah lain, pasal itu pun masalah perkhabaran bukan hukum. Ia perkhabaran Nabi tentang apa berlaku. Maksud dia kalau kita konteks pengertian dua hadis, walaupun hadis Sahih Muslim tadi syaz, tapi pengertian dia tak sama. Itu apa? Sedekah jangan tunjuk-tunjuk. Punya menyorok je sedekah, sampaikan apa? Kiri tak tahu, kanan bagi apa. Tapi sebenarnya kalau barang tu dia sedekah beras, apa hal kiri tak tahu pula? Kan? Kenapa? Jenuh kuatkan tangan sebelah aja. Kenapa? Saya tak nak beritahu kiri saya tahu. Betul balut tangan. Kan? So kiri tak tahu. Aku tak tahu apa kanan buat ya. Maka macam tu. Faham tak? Maksudnya bukan kuatkan tangan sebelah. Inilah tangan bersedekah saya. Tak ada. There's no hukum in there. Just perkhabaran. So, ada hadis atau dalil datang untuk perkhabaran. Ada hadis atau dalil datang untuk hukum. So, you have to differentiate di antara dua tadi. So, mana datang untuk hukum, kita ada hukum. Mana perkhabaran, perkhabaran lah. Mana yang hukum tadi, kita kata yang hukum tadi ada arahan di situ. Yang ini bukan arahan, ni pemberitahuan. Faham tak? So, dari konteks dia pun tak lari. Tapi kalau contoh macam kes macam jarak gerak jari sebagainya, ini hukum kan kita kata. Yang ini kata tegak saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, dia diam macam tu. Ada yang kata asyhadu an la ilaha illallah, betul turun. Ada yang kata itu tak kuat. Betul ada yang goyang-goyang sebenarnya syahadah tadi. Dan terpulanglah pakai mana satu.
Tak ada, tak ikut sunnah. Tak ikut sunnah. Okay, tak boleh macam tu. Salah tak? Kan? Jeling orang pula kan? Jeling orang pula. Jeling. Oh, sunnah. Nampak dah banyak gerak. Ini masjid sunnah. Masalah juga ni. Ni kena jaga bab ni. Konsep ni kena jaga betul. So, secara tak langsung kita kata benda-benda ni, kita kata di apa saja percanggahan timbul, umat telah terima, kita pakai terima. Walaupun hanya seorang saja yang menceritakan. Okey. Dan ia adalah satu bahagian dari mutawatir sebenarnya. Kan sebenarnya kalau anda kata dah diterima pakai oleh semua, macam angkat tangan ketika takbir. Tangan letak di atas badan ketika qiyam. Benda tu walaupun hadis daripada Nabi, 1 atau 2 saja hadis. Atau 3 atau 4 hadis. Tapi penerimaan kepada kesemua. Mana Muslim dekat China belajar pun macam tu. Muslim kat India belajar semayang macam tu. Muslim faham tak? Muslim kat Afrika belajar macam tu. Muslim, semua sekali belajar macam tu. Maka akhirnya apa? Dia jadi mutawatir lah. Namun kita walaupun kita tahu hadis tu adalah ahad. Faham? Hadis tu ahad. Contoh macam hadis iman amal berniat. Hadis itu ahad. Hadis tu gharib. Hadis ahad. Tapi penerimaan dia, semua mazhab kata apa? Niatlah membezakan di antara adat dengan ibadat. Niat adalah syarat penerimaan amal. Tak ada siapa boleh kata tidak. Faham tak? Hadis tadi walaupun satu, tapi dikira macam mutawatir dari segi penerimaan. Penerimaan mutawatir. Tapi dari segi masalah hadis itu sendiri adalah gharib. Dia sahih tapi gharib. Perawi dia seorang aje. Omar je dengar. Bukan Omar dengar. Omar je cerita sebenarnya. Kan nak betulkan sikit kan. Bukan Omar je dengar. Nak betulkan apa pengertian dia. Bukan Omar saja dengar. Omar saja yang cerita. Mungkin sahabat lain dengar tapi tak cerita. Macam Anas bin Malik. Kan dia kata, dia restrict diri dia. Aku banyak benda aku hafal daripada Nabi. Tapi tak menghalang aku daripada kata-kata. Melainkan kerana Nabi kata, la takdibu alayya. Yang kamu nipu atas namaku. Atau Nabi kata Nabi kata man hadatsa bi haditsin. Bila bercerita satu cerita, yura annahu kadiban. Dilihat bahawa ia adalah satu pembohongan. Fahuwa, maka dia adalah ahadul kadibin, satu orang pembohong. Dia takut tersilap cakap, dia tak cerita langsung lepas tu. Itu dia punya pegangan dia. Jadi walaupun dia tahu banyak tapi tak cerita. Ada para sahabat Nabi mungkin tak ditanya. Macam Omar ditanya, dipersoalkan, maka dia jawab, dia ceritakan. So, jadi dengan sebab itu kita kata ada para sahabat yang menjadi rujukan dan ditanya, maka dia cerita apa Nabi cakap. Ada sahabat lain mungkin dengar bersama sahabat tadi tapi tak ditanya dia, maka tak adalah dia menyampuk nak bercerita. Faham? Para sahabat Nabi yang menjadi rujukan untuk fatwa lain. Tapi dari segi konteks amal, semua beramal macam tu. Faham tak? Amalan tadi. Jadi amal dia adalah mutawatir. Dari segi masalah khabar, dia adalah ahad. Kerana apa? Yang menceritakan seorang. Bukan yang mendengar seorang. Yang menceritakan adalah seorang. Jelas? Okey. Tidak pernah ada di antara golongan salaf umat ini sebarang percanggahan mengenainya. Tak ada siapa di kalangan umat ni yang menolak tentang perkara ni. Semua berterima tajuk ini macam ni. So, jadi kalau siapa datang kata, saya percaya dengan hadis, mutawatir saja. Hadis ahad berkenaan akidah, berkenaan kejadian Adam dan syurga dan sebagainya dari tanah. Tapi hadis tu adalah ahad. Saya tak terima. Ini masalah lah. Macam saya jumpa seorang doktor, profesor dari UIA. Datang ke Yaman, dia sibuk berkenaan tajuk. Dia sibuk, dia ada sikit faham Mu'tazilah lah. Dia percaya hadis-hadis yang mutawatir je. Hadis ahad tak terima. Kenapa? Sebab dia nak mainkan tajuk evolusi tu, dia nak percaya evolusi. Kalau nak percaya evolusi tadi, habislah gagal semua sekali. Dia terpaksa tolak sejumlah besar hadis-hadis yang datang berkenaan kejadian Adam. Yang Nabi ceritakan, Nabi terangkan, Nabi kisah berkenaan dengan perbualan dengan syurga dan sebagainya. Adam turun macam mana, apa kisah Adam turun. Semua sekali kan Adam turun, bukannya beruk. Faham tak? Adam tu sebab kita bila kita tengok civilization, cara apa? Sejarah ajar kita, ahli sejarah barat ajar kita sejarah. Diorang bayangkan kita ni, orang ramai manusia ni datang dari beruk, kemudian dia cari apa yang linkkan manusia dengan beruk. Dia cari kat gua tadi. Senjata primitif lah, baju tak cukup lah, sebagainya. Adam AS turun dari syurga, dia berpengetahuan. Disujudkan pada malaikat sebelum dia turun ke dunia. Sebelum turun ke bumi. Bahkan ketika kan dia pakai baju dia jatuh, dia malu. Dalam syurga lagi dia terhenti malu. Bukannya macam, lepas turun kat dunia ni, mula macam beruk, bulu-bulu banyak, kemudian bulu-bulu hilang, malu. Mana ada? Faham tak? Dia, bahkan Adam bercakap. Kan berdialog. Turun-turun ke bumi. Takkan kot. Faham tak? Lepas tu dia kata, habis tu yang dalam gua tadi, simple je. Ini komuniti masyarakat yang ada, seorang terasing jauh. Masuk hutan, tak jumpa jalan balik. Dia start to build up dia punya keadaan sendiri.
cari sendiri. Itu yang orang terasing, anak Adam yang berbunuh-bunuhan. Seorang penternak, seorang petani. Faham tak? Ini yang kita datangkan, dia kedepankan dengan korban. Seorang korbankan sekian, seorang korbankan sekian. Sebab tadi diorang dah ada apa? Civilization. Apa yang dia cakap dengan anak dia? Gila ke kan? Kadang tak faham kan? Tapi itu cuba diajarkan. Yang kata orang, kan kita kat Malaysia kan, pergi tengok Goniah. Lepas tu yang orang dekat, yang tempat lagi awal daripada Goniah tu dekat apa Lembah Bujang tu. Yang diorang dah ada civilization, besi dan sebagainya. Proses besi. Tempat pemprosesan besi. Di Lembah Bujang. Dia kali survey balik, pakai bata. Rumah orang kampung keliling tu, pakai kayu. Diorang ada bata. Datang mana? Soalan. Takkan beruk. Buat proses besi. Yang best ni apa? Proses besi tadi, daripada lebih tua daripada zaman Nabi Isa, 400 tahun sebelum Masihi. Zaman Aristotle tu, besi daripada Rom dan sebagainya. Soalan sekarang, macam mana macam tu sekali? So, civilization tu hilang. Tapi kita nak cakap bahawa diorang ni tadi kononnya macam beruk dulu bawa orang, tak boleh. Tapi pasal apa tau? Pasal bila datangkan hadis Nabi SAW, kan kita akan dapat penjelasan yang detail bahawa manusia ni tadi dengan civilization. Tapi tak nak pakai hadis-hadis ahad. Dia kata apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khalaqa fasawwa. Allah Ta'ala ciptakan, khalaqa fasawwa, maka sawwa, dia perelokkan ciptaan. Perelokkan ciptaan ni lama, mungkin jutaan tahun, dia kata. Saya diam. Kita datang ke Yaman kan. Jadi kata, mungkin dia kata daripada situlah penyempurnaan ciptaan tadi. Mungkin dia kata ada beruk, ada sekian, dia kata. Dia cakap yang tu. Kawan saya seorang bangun. Dia kata, profesor nak cakap amoeba, protozoa ikan biawak, beruk, burung, beruk orang, itu ke? Dia kata ya. Dia kata ya je, kita bantai lah. Tak pukul, kita pukul badan. Tak pukul, kita seorang-seorang bangun lah. Ini bangun. Sampaikan dia, kita bagi air mineral tu, 2 botol, habis. Go, kan? Habis kan? Profesor kena soal dengan budak tak jawab. Dia punya jurnal dia cakap lah, dekat Harvard ada ni. Dia ni kan publish jurnal dia. Saya kata saya sebut nama orang tahu. Dia tak sebut nama, tapi cerita dia macam tu. Dia percaya evolusi. Dia kata kita kena cepat dapatkan evolusi. Sebelum kalau evolusi dibuktikan benar, kita bimbang kita ni tertinggal. Saya kata dengan dia, apa perlunya benda berkenaan? Pasal evolusi sekarang saya kata mana benda pertengahan? Dia kata pertengahan tak penting, dia kata. Saya kata macam cakap macam budak-budak. Saya kata ada satu bidalan. Kalau orang tu macam cakap macam bangang sikit, kita kata apa? Seperti tu nama dia dengan budak-budak Yaman. Dia ada nama dia. Pasal dia profesor, seriously profesor. Kita ingatkan dia nak bentang tentang sains dan Islam. Ni kita ingatkan nak bentang. Kalau kami di Yaman kan belajar dengan sains dan Al-Quran. Kita tak pernah tolak sains. Bahkan kita kata sains ni penjelasan alam. Penjelasan tentang fenomena alam. Tak ada masalah di situ. Datang dia pula pergi cerita. Kan sains mana? Rupanya dia terbalik kan. Dia fizik. Dia terbalikkan benda tu untuk kata apa? Ulama Islam ni beku kerana tidak mau terima. Benda macam ni. Kena kan? Tahu terima kasih ke tidak, wallahu alam. Cerita dia gitu sikit lah. Mana kita kata banyak benda yang dia tak percaya di ahad. Alasan dia kerana hadis ahad ini tidak mutawatir. Okay, kita kata bukan syarat mutawatir tadi untuk sahih. Kita ada kisah banyak tentang bunian, Pontianak, apa lagi? Jembalang tanah, hantu raya. Kaum Islam kita ada kan cerita ni tadi. Pergi negeri mana tak ada? Pergi Johor, hantu raya. Pernah dengar? Pernah. Melaka? Pernah. Johor? Pernah. Soalan. Adakah menjadi satu syarat dia adalah benar? Tidak. Faham tak? Semuanya hearsay. Orang ni kata, orang tu kata. Tak ada benda, tak ada hukum. Bahkan tak ada kaitan syurga neraka kita. Dan sebab itu kita kata tak ada timbul tajuk. Walaupun ramai tak menjadi salah. Tak menjadi tajuk. Tidak diterima pakai. Sebab kenapa daripada Nabi SAW pula, kalau seorang sekalipun, kita terima. Sahabat Nabi seorang saja yang dengar, kita tak terima. Pasal ini adalah penerimaan salaf umat ini. Bahkan ini adalah tak ada percanggahan pun. Semua terima macam tu. Macam saya kata, para sahabat dahulu, bila Nabi hantar mereka untuk mengajar di Yaman, di Madinah, atau sahabat Nabi hantar pula para sahabat yang lain mengajar di Iraq, di Mesir, mereka hantar seorang je. Ikutkan daripada seorang guru tadi tu yang mengajarkan, bukan 10 orang sahabat. Sahabat yang seorang datang kata, Nabi sabda, Nabi kata, tak ahad ke?
Ahad lah. Dia ajarkan bukan setakat semua sekali. Dia ajar akidah dan juga ibadah. Takkan dia ajar solat je. Takkan sahabat Nabi datang Yaman, solat. Habis solat balik. Mana ada? Dia mesti ajak Tuhan kamu siapa. Kalau ikutkan kisah tadi, mutawatir ke Ahad? Ahad lah. Dia, Nabi cerita pada dia, mungkin dia ramai. Tapi ketika sampai pada seorang, orang kampung, contoh di Sana'a, Yaman, seorang. Di kawasan Ta'iz, seorang. Hudaidah, seorang. Kawasan-kawasan Yaman kan? Dia akan ada kampung-kampung, dia masuk ke situ. So, soalan sekarang, Ahad ke mutawatir? Ahad lah. Bahkan bukan Ahad saja, Gharib. Ahad ada 3 peringkat kan? Gharib, Aziz, Masyhur. Gharib. Tapi orang kampung tadi tetap kena beramal. Kerana apa? Wakil Nabi datang. Habis cerita. Tak perlu ramai. Tidak perlu kepada ramai. Jelas? Jelas Baik, kita berhenti kat sini. Dia sambung kemudian. Ke-8, mengkritik para sahabat radhiyallahu anhu serta meninggalkan manhaj salafus salih. Itu yang ke-8 daripada perbuatan mereka mempermainkan usul-usul pendalilan syariah. Baik. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.